Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla أو نزله أو نزله أو نظلمه أو نزلمه أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam. Dan kita masih lagi dalam perbincangan tentang gharizah, iaitulah tentang laluri berkaitan dengan naluri manusia. Dan dalam bahagian lapangan gharizah ini ataupun naluri ini, kita masih lagi dalam bab pada menceritakan dan membahaskan tentang perhubungan suami dan isteri. Maka dalam agama Islam adalah agama yang adil, agama yang sesuai, dan agama yang menepati fitrah manusia, kehendak-kehendak manusia yang Allah berikan kepada manusia, ataupun fitrah kemanusiaan, fitrah manusiawi yang ada dalam diri kita itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyekat dia. Kehendak-kehendak kita Allah tidak menyekat, melainkan kalau seandainya di sana kehendak kita yang membawa kepada keburukan. Tapi kehendak ataupun fitrah manusia yang berkehendakkan kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan, maka itu tidak dilarang dalam Islam. Bermakna Islam adalah satu agama yang di dalamnya terdapat satu undang-undang dan peraturan. Diperintah oleh Allah kita melaksanakan, maka setiap perintah Allah itu tidak ada yang merugikan kita. Begitu juga ada larangan-larangan Allah kepada kita. Dalam agama kita tidak ada satu pun larangan Allah kepada kita yang merugikan kita, tak ada. Jadi hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya bila Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan dia terlebih dahulu. Contoh, apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa berjumpa dengan Firaun, sebelum Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, Allah Subhanahu wa ta'ala uji Nabi Musa untuk menguatkan keyakinan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan perintah Allah. Apa yang Allah buat? Kan cerita ketika mana Allah perintahkan Nabi Musa untuk mencampakkan tongkat dia. Dalam surah Taha Allah sebut, kata Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Maka apa jawab Nabi Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kata Nabi Musa, ini tongkat wahai Allah, tongkat aku gunakan untuk bertongkat, tongkat aku gunakan untuk memberi makan kepada haiwan ternakan. Kan Nabi Musa kan seorang pengembala,
Pengembala sentiasa dengan di tangan dia ada tongkat. Jadi tongkat tu digunakan untuk apa? Jadi bila dia jalan, nampak satu pokok, maka dia akan goyangkan pokok itu menggunakan tongkat dia. Dia tak tibai macam tu, dia tak pukul sampai patah dahan tu. Tongkat tu ada cakuk depan dia, dia gantungkan dekat dahan tu, dia goyang dengan lembut. Itu maksud wa ahushu biha ala ghanami. Aku gunakan untuk memberi makan haiwan aku. Daun-daun, maksud digoyangkan dahan tu, jatuh daun tu, maka daun itu dimakan oleh haiwan itu. Maka akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala alqiha ya Musa, wahai Musa, campak tongkat itu. Wa qala alqiha ya Musa fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka lepas Nabi Musa mencampak tongkat itu, maka tongkat itu bertukar menjadi ular yang sangat besar, tas'a, dan dia menjala, dia bergerak dengan begitu pantas. Ini yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan. Cerita tu sebelum Nabi Musa berhadapan dengan tukang-tukang sihir Firaun, belum lagi cerita tu. Sebab Nabi Musa tongkat dia jadi ular bukan sekali, banyak kali. Jadi ini kali yang pertama, ketika mana dia duduk seorang diri tengah malam, musim sejuk, tak ada orang pun di situ. Dan tak ada, bukan hanya setakat tidak ada orang, tak ada pula rumah-rumah yang ada kat situ. Tengah-tengah kawasan padang tu tak ada orang, bukan kawasan perumahan. Dia seorang diri tengah malam gelap gelita. Tiba-tiba berlaku satu kejadian, tongkat yang biasa dia pegang itu bertukar menjadi ular yang besar dan ganas. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita ada di tempat tu, kan? Tempat yang tak ada walaupun seorang, tempat yang jauh daripada tempat tinggal manusia, tengah malam pula tu, benda yang biasa ada di tangan kita, tongkat, tiba-tiba bertukar menjadi ular yang besar. Sudah tentu kita boleh membayangkan Nabi Musa sangat takut masa itu, kan? Jadi ini perintah Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi bila Nabi Musa tengok tongkat dia jadi ular, dan ular itu memakan segala benda yang ada kat situ. Ada pokok, dimakan pokok itu. Ada riwayat menyebutkan ada satu ketul batu yang sebesar seekor unta dimakan oleh ular tu. Mana besarlah ular tu? Bukan besar-besar lengan saya. Bukan kita kalau jumpa ular besar-besar lengan, besar-besar paha kita pun kita lari dah. Ini ular, batu yang sebesar seekor unta itu ditelan macam tu saja. Maknanya apa dia? Ular tu besar, bukan kecil, kan? Mukjizat yang berlaku kepada Nabi Musa, tongkat jadi ular ni bukan ular yang kecil. Jadi bila Nabi Musa tengok kejadian tu, dia takut. Maka apa yang dia buat? Dia pun lari. Dia lari. Maka kata Allah, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Apa kata Allah? Wahai Musa, ambil dia, pegang dia. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa supaya patah balik, jangan lari, pegang ular tu. Pegang ular tu. Tuan-tuan bayang tengok, tengah-tengah takut, tak pernah berlaku tongkat jadi ular. Tiba-tiba tengah-tengah takut itu Allah minta Nabi Musa patah balik, pegang tongkat itu. Qala khudha wala takhaf. Kata Allah, wahai Musa, ambil dia, pegang dia, wala takhaf, dan jangan kamu takut. Dalam ayat itu, Al-Quran ni tuan-tuan punya indah dia, setiap susunan ayat itu memainkan peranan kita faham maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh kan, kita suruh anak kita pergi kedai. Kita kata, adik pergi kedai kejap, tolong abah beli gula, tolong abah beli barang. Jadi anak kita ataupun cucu kita kan, tolong atuk pergi kedai jap beli barang. Cucu kita pun keluar, buka je pintu, ada 2 ekor anjing depan rumah. Jadi bila dia buka pintu nampak anjing, dia takut tak? Dia takut. Okey, dialog kita kepada cucu kita saya bagikan 2, tuan-tuan boleh bezakan. Yang pertama, kita kata kat cucu kita,
Jangan takut bila dia buka pintu, dia tengok ada anjing, dia tak keluar. Maka kita atuk dia ni, kita kata, tak payah takut, anjing tu tak gigit orang pun, pergilah. Satu lagi, bila cucu kita buka pintu, ni dialog yang kedua. Kita pun bila cucu kita buka pintu, dia tengok ada anjing, kita pun kata kat dia, bila dia takut tu, kita kata apa? Pergilah, jangan takut. Tuan-tuan, beza tak? Beza. Kat mana beza dia? Okey, beza dia, ini psikologi tau. Beza dia kat mana? Dialog yang pertama, bila kita kata jangan takut, anjing tu tak gigit orang pun, pergilah itu perintah kita. Kita belum perintah lagi. Bila anak cucu kita buka pintu, dia tengok ada anjing, bila buka pintu ada anjing, kita kata jangan takut, anjing tu tak gigit orang. Maka barulah datang perintah lepas daripada itu. Kita kata apa? Pergilah keluar. Bermakna cucu kita tadi itu, ataupun seseorang tadi itu, sebelum datang perintah tadi, hati dia dah tenang. Nampak tak? Dia dah tenang. Bila hati tenang, maka barulah mudah untuk melaksanakan perintah. Betul ataupun tidak? Kan bila kita kata, ataupun cucu kita nak pergi main bola, pergi main kat padang contohnya, dia buka pintu, ada anjing, kan, ada binatang depan rumah, dia pun takut, tak berani keluar. Kita kata tak apa, jangan takut, anjing tu tak gigit orang pun, banyak dah dia jinak anjing tu. Maka cucu kita jadi tenang. Maka kita kata keluarlah, pergilah main bola, pergilah kedai. Perintah kita itu lebih mudah dilaksanakan. Sebab apa? Sebab kita telah tenangkan dia terlebih dahulu. Nampak tak? Itu yang pertama. Dialog yang kedua, bila dia buka je pintu nampak anjing, kita kata pergilah, jangan takut, dia tak gigit orang. Beza tak? Beza. Sebab perintah itu dia datang sebelum hati ataupun cucu kita dia tenang. Dia masih takut, tiba-tiba kita buat dalam keadaan dia takut. Mana maunya dia nak buat, kan? Jadi perintah dalam keadaan dia ketakutan, berbeza perintah setelah dihilangkan takut. Perintah dihilangkan takut, macam cucu kita nak sunat lah, kan? Jangan takut, tak sakit pun, sunat lah. Dia beza dengan kita suruh dia pergi sunat sebelum dia tenang, sebelum dia tenang. Jadi bukan mudah, kan? Jadi dalam, tuan-tuan dapat beza tak dua tu? Beza. Yang pertama, perintah Allah, perintah kita kepada cucu kita, setelah kita tenangkan dia, maka lebih mudah dia laksanakan perintah kita. Yang kedua, perintah kita sebelum kita hilangkan takut dia, bukan mudah dia nak terima, sebab dia dalam ketakutan, walaupun kita tenangkan dia selepas daripada itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bila perintahkan Nabi Musa alaihi salam, Allah gunakan dialog yang kedua. Maknanya Allah tak hilangkan rasa takut Nabi Musa. Apa kata Allah? Qala khudha wa la takhaf, wahai Musa, patah balik, pegang ular tu, wala takhaf, dan jangan kamu takut. Boleh tak Allah kata, wahai Musa jangan takut, peganglah ular tu? Beza dengan Allah kata, wahai Musa pegang ular tu, jangan takut. Dua tuan-tuan yang berbeza. Jadi Allah susun ayat tu kerana ada sesuatu yang Allah nak sampaikan kepada kita. Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Allah nak bagi tahu bahawa setiap perintah Allah, walaupun kita takut berhadapan dengan ujian nak jalankan perintah Allah, jangan takut. Sebenarnya setiap perintah Allah itu pasti akan mendatangkan keuntungan, walaupun kita takut. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah kata, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Wahai Musa jangan takut, wahai Musa pegang ular tu, jangan takut, kami akan kembalikan dia seperti awal. Nabi Musa pun pergi, dia pegang ular tu, dia pegang ular, belum tukar jadi tongkat lagi, dia pegang ular baru jadi tongkat. Persoalan dia, kenapa Allah tak tukar dulu ular tu jadi tongkat, barulah Nabi Musa senang nak patah balik? Allah boleh tak tukar ular tu jadi tongkat macam Allah tukar tongkat jadi ular? Boleh, kan? Macam mana Allah ubah tongkat bertukar menjadi ular dengan mudah, begitu juga Allah mampu untuk menukar balik ular yang besar tukar jadi tongkat. Sekarang
Bila Nabi Musa lari pasal dia takut tadi itu, Allah suruh Nabi Musa patah balik. Allah tak ubah lagi ular jadi tongkat. Maknanya Nabi Musa patah balik tu dalam depan dia ada ular, dia patah balik pergi kat ular tu. Walhal Allah boleh je nak tukar ular tu siap-siap jadi tongkat supaya bila Nabi Musa patah balik tu dia tak rasa takut. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak buat macam tu? Sebab Allah nak bagi tahu kerana ini perintah Allah. Bila Allah perintah wahai Musa patah balik pegang ular tu, maknanya Allah akan lindung kita. Jadi kalau Allah tukar siap-siap ular jadi tongkat, maka Nabi Musa patah balik tu senang nak buat. Pasal Allah tak takut nak pergi pegang patah balik pergi ambil tongkat, itu mudah. Tapi Nabi Musa Allah suruh dia patah balik di saat ular tu depan dia. Jadi apa yang Allah nak sampaikan? Allah nak bagi tahu perintah Allah. Jadi Allah minta Nabi Musa buat sesuatu yang menakutkan. Dalam masa yang sama Allah nak bagi tahu jangan takut. Setiap perintah Allah kalau kita lakukan pasti Allah akan bersama dengan kita. Jadi itu yang saya nak sampaikan tadi, bahawa setiap perintah Allah dalam Islam kan kita ada undang-undang, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Ya, setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita walaupun nampak macam merugikan kita, tetapi kalau itu perintah Allah pasti dia menguntungkan kita. Macam contoh tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Kalau kita belajar sejarah Islam, kalau kita baca sejarah Rasul, perjanjian Hudaibiyah itu nampak macam merugikan orang Islam. Sebab apa nampak macam merugikan orang Islam? Sebabnya di antara perjanjian dia, mana-mana orang kafir, mana-mana orang Islam dalam tempoh perjanjian tu yang masuk kepada geng orang kafir, masuk daripada Islam dia murtad jadi orang kafir, jadi geng orang kafir, kalau tidak diizinkan oleh keluarga sekalipun, keluarga mak ayah di Islam tak izinkan anak dia ikut geng orang kafir tu, maka mak ayah tersebut tak berhak untuk tarik balik anak dia. Berbeza dengan sebaliknya, mana-mana orang kafir yang masuk Islam tanpa kebenaran daripada keluarga dia, maka anak itu mesti dipulangkan balik kepada keluarga dia. Nampak macam adil tak? Tak adil. Orang Islam yang jadi orang kafir, mak ayah tak benarkan, tak boleh mak ayah ni ambil balik anak dia. Manakala orang kafir yang anak dia masuk Islam, mak ayah tak izinkan, mak ayah tadi berhak ambil anak dia masuk kepada orang kafir balik. Kan tak adil. Tapi Nabi sign perjanjian tu. Para sahabat pada waktu itu, antaranya kata Sayyidina Umar, bila sampai di Madinah aku banyak-banyakkan ibadah. Aku banyakkan ibadah. Sebab apa aku banyakkan ibadah? Kata Sayyidina Umar, sebab mudah-mudahan ibadah aku ini dapat menampung segala keresahan aku terhadap keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Sebab semasa Nabi sign perjanjian itu, para sahabat rasa macam tak setuju tindakan Nabi. Jadi mereka rasa bersalah. Maka rasa bersalah atas sebab tak setuju dengan tindakan Nabi. Maka Sayyidina Umar, dia rasa bersalah tu, dia banyak-banyakkan ibadah dekat masa sampai di Madinah. Dia banyakkan ibadah. Semoga mudah-mudahan ibadah dia yang banyak itu mampu menghilangkan dosa dia rasa bersalah tadi itu terhadap keputusan Nabi SAW. Jadi walaupun perjanjian Hudaibiyah itu pada peringkat awal nampak macam sangat-sangat merugikan orang Islam, tetapi dengan ini perintah Allah, Islam untung tak? Maka dengan sebab perjanjian Hudaibiyah lah berlakunya pembukaan kota Mekah. Berjaya rupanya perjanjian itu, kerana ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berbalik kepada kitab kita bahawa dalam Islam ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Dalam soal hubungan suami dan isteri, ya, ada benda yang ada batasan dia, suami terhadap isteri, begitu juga sebalik isteri terhadap suami. Tak sewenang-wenangnya bila kita boleh menikah dengan, bila kita dah berkahwin dengan seorang perempuan kita boleh buat sesuka hati, tak boleh, kan? Nak sesuka hati, awak kena masak kat saya sehari mesti 7-8 kali. Oh, mentang-mentang kita suami dia, kita boleh perintah dia sesuka hati. Kalau awak tak buat, awak derhaka, awak isteri yang derhaka, awak tak boleh terima nafkah saya. Apakah boleh kita buat macam tu? Kan?
Jadi nanti kita bahaskan bahawa Islam tu ada undang-undang. Kamu sebagai suami ada undang-undang, kamu sebagai seorang isteri ada undang-undang. Ada benda yang kamu boleh buat, ada benda yang kamu tak boleh buat. Macam yang lepas kita bincang tentang talak. Walaupun suami boleh talak isteri, dia terikat dengan undang-undang. Ada waktu yang kamu boleh talak isteri kamu, ada waktu, ada keadaan yang sesuai kamu jangan talak isteri kamu. Jadi dia terikat dengan undang-undang dalam Islam. Tapi yang paling mustahak, kita perlu yakin setiap perintah Allah kepada kita pasti untung kalau kita ikut. Walaupun nampak macam merugikan kita, tapi kalau itu perintah Allah, Allah tak pernah merugikan kita. Begitu juga kalau larangan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ikut, tinggalkan apa yang Allah larang, walau nampak macam merugi kalau kita tinggalkan benda itu, tapi sebab ini kerana larangan Allah, kita tinggalkan kerana Allah, pasti tidak akan merugikan kita. Baik. Jadi di antara apa yang kita perlu faham, iaitulah yang lepas kita bincang tentang talak. Katalah isteri telah ditalak oleh suami dia. Isteri, seorang perempuan itu telah ditalak oleh suami dia. Maka tidak boleh menghalang-halangi perempuan yang dicerai untuk kahwin dengan laki-laki yang lain. Kalau si perempuan yang dicerai itu sudah habis iddahnya, maka tidak diperkenankan suaminya, walinya atau yang lain menghalang-halangi perempuan tersebut kahwin dengan laki-laki yang lain. Mereka tidak boleh mengaral jalan selama pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah sama-sama senang menurut cara-cara yang dibenarkan syarak maupun adat. Kalaulah seorang katalah seorang laki-laki ni dah ceraikan isteri dia, dah habis iddah dah, maknanya si perempuan itu tak ada kaitan dah dengan bekas suami dia. Maka bekas suami tak boleh nak arah-arahkan dia, awak tak boleh kahwin dengan laki-laki itu. Tak boleh, I tak setuju. Tak boleh, kan? Sebab itu bukan lagi isteri kamu. Kamu dah lepaskan dia dan habis iddah. Kalaupun baru talak satu, tapi kalau habis iddah, maka tetap dia seperti perempuan ajnabi. Dia seperti perempuan ajnabiah. Bermakna kalau kita nak balik perempuan tu, kita tak boleh rujuk macam biasa, kecuali dalam iddah. Sekarang iddah dah habis dah. Maka kalau nak rujuk balik, kalau nak semula kepada wanita itu, maka perlu kepada akad yang baru. Macam kahwin balik lah. Dia cerita kahwin balik. Tapi kalau perempuan tu tak nak, dia tak nak, kalau dalam iddah kita rujuk, isteri tu tak nak, maka tetap dia berlaku. Dan walaupun dia tak nak, tapi kalau suami tu nak, maka dia tetap jadi suami balik, kan? Dia tu tetap jadi isteri balik, maka jadilah suami isteri. Tapi kalau dah habis iddah, suami tak boleh paksa isteri tu nak kahwin dengan dia balik. Iddah habis dah, dah habis dah iddah, maka dia nak balik dengan isteri tu, bekas isteri tu tak nak, maka bekas isteri pun bagi tahu, saya dah berkenan dengan satu orang laki-laki itu. Jadi kita pun tahu laki-laki itu dulu pernah nak rampas perempuan ni dengan dia. Jadi rupa-rupanya perempuan itu bila diceraikan, dia pergi kat laki-laki yang pernah dalam satu cerita dulu dia nak pernah rampas perempuan tu. Maka laki-laki ataupun suami yang pertama, bekas suami tadi tu boleh tak dia halang perempuan tu? Tak boleh. Apa yang dilakukan oleh sebab dalam perbahasan fiqh ni disebutkan benda-benda yang biasa berlaku. Ada juga seorang kenalan lah, kan, dia menikah dia banyak, ramai, kan. Dia tak silap saya dah 3 isteri dah, 2 dia pegang, 1 dah dilepaskan. So isteri yang pertama dia dah cerai, adalah isteri yang kedua, isteri yang ketiga bersama dengan dia. Jadi bila mana bekas isteri ni berkahwin dengan laki-laki yang lain, maka dia jadi tak senang. Asyik ada je benda yang bekas isteri buat dia tak kena, kejap-kejap dia upload. Jadi nampak macam dia tak suka, dia tak rela bekas isterinya itu berkahwin dengan seorang laki-laki yang lain. Manakala dia pula ada pula 2 orang isteri, okey je. Tak adil lah macam tu. Dia ada lagi 2 orang isteri, pasal dia dulu ada 3 orang isteri. Tak silap, saya tak pasti zaman ada dia ceraikan isteri pertama itu sebab nak dapatkan isteri yang kedua, ataupun semasa dah pegang 3 dia ceraikan 1, saya tak pasti. Tapi
menurut maklumat, bila mana diceraikan, bila mana bekas isteri yang pertama itu berkahwin dengan seorang laki-laki yang lain, maka dia jadi tak senang. Asyik ada je yang tak kena. Sesiap disebut tentang kesalahan kelemahan isteri yang pertama dia. Jadi benda tu tak boleh lah. Bila kamu dah ceraikan dia, dah bersaidah, bukan isteri kamu lagi, maka kamu tak boleh dan tak berhak untuk halang dia nak kahwin dengan sesiapa pun. Baik. Apa yang dilakukan oleh sementara bekas suami untuk berusaha berbagai kemungkinan yang sifatnya demi kembali kepada bekas isterinya, serta memberikan beberapa sebab baik secara langsung ataupun melalui keluarganya apabila si perempuan tersebut hendak kahwin. Cara semacam itu tidak lain adalah perbuatan orang-orang yang jahiliah. Maksudnya bila mana bekas isterinya nak kahwin dengan laki-laki yang kedua, maka dia gunakan bermacam-macam cara. Apa sahaja cara yang dia buat untuk menggagalkan perkahwinan itu. Ini banyak berlaku kan. Bila dah cerai-cerai lah kan, tak boleh lah kita nak menghalang pasangan itu untuk berkahwin dengan mana-mana orang yang dibenarkan. Dan yang senada dengan itu ialah tidak ada usahanya keluarga perempuan atau walinya untuk merujukkan perempuan tersebut kepada bekas suaminya, sedang kedua belah pihak sudah sama-sama senang dan ingin memperbaiki keadaan rumah tangganya yang dulu antara keduanya, padahal berdamai adalah lebih baik. Wasulhu khair, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan apabila kamu menceraikan isterimu dan mereka itu sudah sampai pada batas iddahnya, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka kahwin dengan calon suami mereka apabila mereka sudah sama-sama senang antara mereka dengan cara yang baik. Yang demikian itu dijadikan nasihat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara kamu. Yang demikian itu lebih baik, lebih bersih dan lebih suci bagi kamu, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Baik. Kemudian kita masuk kepada fasal yang seterusnya, hak isteri yang tidak suka. Seorang perempuan apabila tidak suka kepada suaminya, tidak sanggup bergaul bersama, maka diperkenankan menebus dirinya dan membeli kemerdekaannya dengan mengembalikan harta yang pernah diberikan oleh suami kepadanya berupa mas kahwin atau hadiah dengan sedikit berkurang atau lebih menurut kesepakatan bersama. Akan tetapi yang lebih baik laki-laki itu tidak mengambil lebih dari apa yang telah diberikan. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Jika kamu khawatir mereka berdua tidak dapat menegakkan batas-batas ketentuan Allah, maka tidak dosa atas keduanya tentang sesuatu yang ia menebus dengannya. Maksudnya kalau seandainya berkahwin ternyata adalah bahagian-bahagian tertentu mungkin tidak menyenangkan isteri. Ini cerita isteri terhadap suami, bukan suami terhadap isteri. Kalau suami terhadap isteri, kalau dia tak suka ke suka, dia ceraikan, maka berlaku cerai tu. Sekarang isteri bila dah kahwin, maka ternyata ada benda yang dia tak suka terhadap suami dia, benda yang tak menyenangkan. Contoh bau badan yang teramat sangat kan, masa sebelum kahwin tak tahulah benda tu. Suami dia nampak handsome pun semua, tengok tu mak ai dia punya bau ketiak tu 1 kilo boleh bau kan. Pula kalau suami dia pula jenis kuat kentut-kentut, dia pula jenis bau yang memang betul-betul pedas bau dia kan. Jadi kalau dikekalkan hidup bersama, mungkin kan ialah hidup tu lama berpanjangan, maka akan mendatangkan perkara yang lebih buruk kan. Jadi ialah suami isteri pula jenis orang yang, saya ada seorang isteri saya lah, dia ada kawan dia kalau ada tengah-tengah makan, ni orang perempuan lah, kawan isteri saya perempuan masa dulu asrama dulu, dia kata kawan dia ni dengar ada orang belahak ke ada orang kentut, dia terus berhenti makan, dia tak boleh makan dah. Orang belahak pun dia tak boleh dah kan, orang belahak pun tak boleh, kentut pun lagilah tak boleh. Jadi dengar orang belahak ke orang kentut ke, terus berhenti, dia tak boleh makan dah kan. Dulu asal makan dalam talam kan, kawan tu dia kentut kan, bunyi, ataupun kawan tu tengah-tengah makan belah, berhenti terus dia daripada makan. Katalah dia pula besok bila dah sampailah waktu dia menikah dengan suami dia jenis macam tu kan, alah jenis kuat kentut sepah-sepah pula tu
Belahak pula jenis belahak melepas kuat-kuat macam tu. Dari sebelum kahwin tak ada benda, tak dengar benda tu kan, tak dengar kentut pun pergi bilik air awal-awal dulu. Kentut pun pergi bilik air. Jadi bila berlaku macam tu kan, si isteri tak senang dengan suami dia, maka diperkenankan, mana dibolehkan dalam Islam. Bukan kata kamu tak bau-bau syurga pasal kamu minta cerai daripada suami kamu, tak kan. Kalau tak ada sebab, mungkin tindakan itu adalah tindakan yang tak baik kan, tak ada sebab. Sebab dia apa dia? Sebab bila buat dipanggil apa, reunion ya, jumpa kawan-kawan sekolah, kemudian terjumpalah bekas dulu boyfriend dia masuk kat sekolah, jatuh cinta, balik minta suami ceraikan dia dengan tebus talak kan. Maka itu adalah satu perkara yang tidak baik dalam Islam. Tapi ini cerita-cerita yang memang isteri bila dah kahwin dengan suami, ada bahagian-bahagian ataupun ada perkara yang tidak menyenangkan isteri tadi itu, maka dalam Islam dibolehkan, dibenarkan, tak haram, Allah tak murka pun untuk tebus talak. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kita bacakan tadi. Kata Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih, dan maka tidak berdosa atas kedua-duanya tentang suatu yang ia menebus dengannya. Maka tak salah benda tu. Dia macam talak juga. Walaupun kita kata benda yang harus, yang paling Allah tak suka adalah talak, memang secara umum dia macam tu. Tetapi kalau keadaan menuntut untuk seorang suami menceraikan isteri dia, maka pada waktu itu bukanlah perkara itu Allah murka, bahkan diperintahkan supaya mentalakkan isteri itu. Begitu juga dengan menebus talak. Kalaulah sampai ke peringkat macam tu kan, memang dia tak boleh. Ada orang yang jenis macam tu, dia tak boleh. Dia kan kita berbeza kadang-kadang. Macam contoh kita orang Melayu dengan orang Arab. Orang Arab pun beza tuan-tuan. Orang Arab ni dia tak boleh belahak kita macam kita belahak mata-kata. Kita tak kisah, tapi orang Arab tak boleh. Tentang makan tu macam tu, macam tu, tak boleh kan. Macam orang Arab kalau dia main tepuk kepala je dia okey, relax je. Tapi pukul punggung itu memang bagi dia itu satu aib lah. Kita pukul kepala tak boleh. Terajang punggung boleh. Orang Arab tak boleh kan. Orang Arab terbalik, pukul punggung tak boleh, tapi kepala selamba je. Kasut pukul atas kepala tu biasa saja. Jadi begitu juga soal belahak tadi itu. Jadi kalau benda itu berlaku kepada seorang isteri, tidak menyenangkan dengan adanya suami macam tu, maka dibolehkan. Jadi para ibu perempuan semua tahu bahawa kalau ada benda yang macam tu, Islam tak larang, Islam tak marah, tak makruh pun hukum dia untuk kita menebus talak. Baik. Jadi tebus talak tu macam mana? Tebus talak tu maksudnya si perempuan tadi tu memberikan sesuatu kepada suami supaya suami menceraikan dia dengan balasan lah. Balasan kita bagi berapa? 10,000 contohnya. Isteri tadi bagi 10,000 untuk suami melafazkan talak untuk dia. Baik. Tapi yang sebaiknya suami itu tak ambil lebih daripada mas kahwin yang pernah diberikan kepada isterinya. Baik. Isteri Sabit bin Qais pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengadukan satu hal. Ya Rasulullah, kata dia, Thabit bin Qais ma u'ibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni la utiquhu bughda. فسألها عما أخذت منه فقالت حديقة فقال لها أتردين عليه حديقته قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. Ya Rasulullah, sesungguhnya Sabit bin Qais, tidak saya cela budi dan agamanya, tetapi saya tidak tahan marahnya. Kemudian Nabi bertanya tentang apa yang pernah dia ambil dari suaminya itu. Ia menjawab kebun. Lantas Nabi bertanya, apakah kamu mahu mengembalikan kebun itu kepadanya? Lalu ia menjawab, ya. Maka bersabdalah Nabi kepada Thabit, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia. Jadi cerita Sabit bin Qais ini, isteri dia tak gemar dengan dia. Sebab apa? Sebab pongoi. Agama dia semua dia semua tak ada masalah, tapi dia jenis ni marah-marah, suka marah-marah, sikit-sikit pun marah, sikit-sikit marah. Jadi dia tak tahan, maka dia mengadu kat Nabi SAW. Maka Nabi berikan satu alternatif.
Kan Nabi berikan satu jalan supaya kamu boleh lakukan. Apa jalan yang diberikan Nabi? Ialah dengan menebus talak. Jadi berikan benda yang suami kamu pernah berikan, iaitulah taman tadi itu, hadiqah. Maka kata Rasulullah kepada Sabit bin Qais, maka kamu terimalah pemberian isteri kamu itu dan kamu talaklah dia, kamu ceraikan dia. Maksudnya boleh tak boleh? Boleh. Jadi isteri minta suami ceraikan dia dengan sebab dan alasan yang ada, yang alasan yang syariah, dengan alasan yang syar'i, maka hukumnya tidak haram, kerana ini pernah diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sabit bin Qais ketika mana isterinya untuk menuntut talak daripadanya. Mana Nabi pernah buat macam tu, bukan Nabi buat kepada isteri dia, pernah berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun demikian, seorang isteri tidak dibenarkan cepat-cepat minta cerai tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tanpa satu pendorong yang dapat diterima yang kiranya boleh membawa kepada perceraian ataupun keduanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagai berikut, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Apa kata Rasulullah SAW? Sesiapa sahaja perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab yang dapat dibenarkan, kita sebutkan tadi, sebab yang tak dibenarkan semata-mata sebab suaminya hidungnya tak mancung macam orang lain, contohnya, ataupun alasan-alasan yang tak munasabah, maka kata Rasulullah, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya bau-bauan syurga. Makanya perbuatan itu tidak digalakkan dalam Islam. Tapi kalau ada alasan-alasan yang syar'i ni, mana alasan yang kalau diteruskan juga dia akan mendatangkan keburukan, kan? Contoh, kalau kekal sebagai suami, hari-hari masuk rumah mesti tutup hidung, hari-hari masuk rumah mesti tutup hidung. Yang isteri, tapi suami bila tengok hari-hari isteri macam tu, dia sakit hati tak? Sakit hati. Tapi isteri tak mampu sebab dah suami dia jenis ketiak bau masam macam tu. Jadi dia terpaksalah masuk saja, dia spray rumah dulu baru dia masuk. Jadi suami ni bila tengok isteri macam tu, sakit hati tak dia, kekal sebagai suami isteri akan jadi masalah yang besar. Maka pada waktu itu Islam membolehkan si isteri tadi itu berhadapan dengan masalah suaminya untuk menuntut talak daripada suaminya. Itu dibenarkan. Maka tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang diharamkan bauan syurga yang kita sebutkan hadis tadi itu. Baik, yang terakhir, menyusahkan isteri hukumnya adalah haram. Seorang suami tidak boleh menyusahkan dan berbuat yang tidak baik kepada pergaulannya dengan isteri dengan maksud supaya isterinya itu mahu menebus dirinya, iaitu dengan mengembalikan semua atau sebahagian harta yang pernah diberikan kepadanya selama si isteri itu tidak berbuat jahat. Katalah si suami dia memang tak suka dengan isteri itu, dia dah jumpa dah dengan perempuan yang lain, tetapi nak dimadukan isteri itu tak nak madu isteri itu tak nak. Jadi dia pun fikir macam mana cara dia pun nak menikah, dia perlukan duit. Maka dia jumpalah satu helah. Dia buat macam mana? Dia buat zalim kat isteri dia, kan? Kejap-kejap duduk, dia tak buat air kopi kejap, air kopi, ais tarik, kan? Dia buat sampai isteri tu naik meluat dengan dia. Kejap-kejap makan, kejap-kejap buat, kejap-kejap. Tengah-tengah pukul 3-4 pagi, gerak isteri dia pergi buat Maggi jap. Lapar lah, kan? Dia buat tu apa tujuan? Supaya isteri pun fed up dengan dia, supaya isteri tak tahan. Akhir si isteri tu tebus tolak. Akhir isteri tu minta suami talak dia dengan imbuhan. Itu sebenarnya suami tu nak. Suami tu buat macam tu tujuannya supaya isteri ni satu hari nanti bila dia dah fed up dengan sikap suaminya, maka dia akan minta talak. Maka bila minta talak mesti ada bayaran dia. Jadi itu yang sebenarnya dirancang oleh suami dia. Maka perbuatan itu adalah haram. Sengaja disusahkan isteri dia, sengaja dibuat sesuatu sampailah isteri ni jadi tak suka. Maka isteri tu dia boleh je talakkan isteri dia, tapi kalau diceraikan isteri macam tu dia tak dapat apa-apa.
maka sudah tentu dia nak sesuatu imbuhan daripada isterinya. Paling-paling tidak mahar dulu 10,000 dia bagi balik. Maka dia buat macam mana? Dia buat cara macam tu. Dia buat macam-macam bagi isterinya susah, kan? Isteri pun kerja, suami pun kerja, anak-anak semua isteri dia uruskan. Dia tak langsung tak apa-apa, suami langsung tak apa-apa, sampai isterinya fed up, minta cerai daripada suami dia. Jadi memang suami merancang menyusahkan isteri, tujuan isteri supaya minta suami talak dia, sebab ada bayaran kat situ, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalaulah bukan tujuan nak minta isteri, bukan bertujuan untuk isteri menebus talak daripada suami dia, pun juga hukumnya haram. Macam contoh, kan kita tahu bahawa isteri tak boleh derhaka dengan suami. Isteri mesti menurut perintah suami. Seminit yang terakhir, isteri mesti wajib hukumnya wajib menurut perintah suaminya. Tetapi kalau suaminya zalim kat isteri dia, ialah memang isteri kena patuh dengan perintah suami. Tapi macam-macam perintah-perintah yang tidak sesuai dan kebiasaan dia macam tu, kan? Awak masak mesti sehari 6 kali. Kemudian dah kejap duduk, awak pergi buat je, isteri pun pergi buatlah air patah balik. Awak kejap masak je, air dah lapar lah pukul 12 malam. Air lapar, cokodok pisang lah, awak potong pisang kat belakang tu buat cokodok je, air mengidam pula cokodok, kata suami dia. Maka isteri kata, bang, dah macam-macam penat lah, awak jangan derhaka, awak dosa tau. Baik, apakah isteri dosa masa itu? Apakah isteri berdosa sebab tak ikut, tak patuhi perintah suami? Maka di situ tidak berdosa. Sebab apa? Sebab suami sedang menzalimi isteri dia, maka isteri tidak wajar untuk patuh dengan kezaliman yang dilakukan oleh suami dia. Kalau yang itu pun haram, begitu juga yang kedua tadi tentang tujuan ataupun perancangan suami menyusahkan isteri, ialah untuk isteri menuntut cerai daripadanya, itu juga perbuatan yang haram. Jadi di situ dulu kita berhenti. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan kita akan datang, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.